Salam sejahtera semua. Kami dari kumpulan 5, yaitu terdiri daripada saya sendiri, Priscilla Grace, dan kawan-kawan saya yang lain, yaitu Leonard, Intan Syafina, Marilyn, Mariliana, dan Syafika, akan membentangkan tajuk Rumah Terbuka di Malaysia. Untuk pengenalan, di Malaysia, terdapat ramai masyarakat yang berbilang kaum dan bangsa. Antara kaum yang terdapat di Malaysia adalah Melayu, Cina, India, Iban, Bidayuh, dan lain-lain. Kemudian, antara perayaan yang disambut oleh kaum-kaum ini adalah Hari Raya Aidilfitri, Tahun Baru Cina, Deepavali, Hari Natal, dan banyak lagi. Perayaan seperti ini tidak lengkap jika tiada rumah terbuka, sehingga seluruh lapisan masyarakat mengetahui istilah rumah terbuka yang menjadi amat sinonim dalam kehidupan mereka. Oleh itu, pada tahun 2000, Kerajaan Malaysia telah memutuskan sebanyak 6 perayaan kaum atau agama diangkat sebagai perayaan utama negara. Rumah terbuka adalah satu aktiviti yang sering dilakukan oleh tuan rumah dengan mengadakan jamuan makan di rumah. Amalan ziarah menziarahi telah memberi kefahaman kepada rakyat Malaysia tentang nilai hidup ajaran kaum berlainan yang menganjurkan sifat bertoleransi antara sesama manusia. Amalan rumah terbuka adalah sesuatu yang unik di mana ianya dapat menyumbangkan kepada keamanan, kesejahteraan, dan kebaikan kepada keadaan di negara kita. Definisi rumah terbuka. Rumah terbuka atau open house bermaksud sesuatu perayaan agama disambut oleh penganut pelbagai agama dengan tujuan memupuk persefahaman dalam kalangan rakyat Malaysia. Rumah terbuka ini juga telah menjadi lumrah kepada sambutan perayaan di negara ini, termasuk Deepavali, Tahun Baru Cina, Hari Raya Aidilfitri, dan juga Hari Natal. Maklumat utama rumah terbuka ialah untuk memupuk perpaduan dalam kalangan rakyat melalui perkongsian perayaan dalam suasana yang aman dan harmoni. Seperti mana yang kita ketahui, bahawasanya rumah terbuka akan dijalankan secara meriah ketika hari perayaan, di mana tuan rumah akan menjemput rakan tawanan datang ke rumah bagi menikmati juadah yang disediakan. Kemudian, rumah terbuka secara besar-besaran akan diadakan di padang atau di dewan. Rakan-rakan daripada pelbagai kaum turut dijemput untuk datang ke rumah. Rumah terbuka yang dijalankan tidaklah bertujuan mengembangkan agama kepada penganut agama lain, tetapi memberi kefahaman kepada rakyat tentang nilai hidup ajaran kaum agama lain di mana dapat memupuk hubungan pelbagai etnik. Amalan rumah terbuka telah dijalankan secara besar-besaran sejak turun-temurun dan sudah menjadi kemestian bagi setiap perayaan pada masa kini. Tradisi rumah terbuka secara tidak langsung merapatkan hubungan etnik antara jiran tetangga. Tidak disangkal, kehadiran gadget yang canggih secara tidak langsung juga telah mencipta jurang pemisah antara hubungan etnik. Oleh itu, amalan rumah terbuka sedikit sebanyak memberi dan membuka ruang kepada masyarakat lain untuk memahami amalan rumah terbuka pelbagai etnik. Umat Islam ada menyambut dua perayaan utama iaitu Hari Raya Puasa Aidilfitri dan Hari Raya Haji iaitu Aidiladha. Bagi masyarakat Malaysia berketurunan Cina, mereka akan merayakan Tahun Baru Cina pada hari pertama dalam kalender Cina. Penganut agama Hindu pula akan menyambut Deepavali atau perayaan cahaya pada bulan Aipasi mengikut kalender Tamil iaitu dari bulan Oktober hingga bulan November. Bagi di Kepulauan Borneo, di Sarawak, orang Kristian akan merayakan Hari Krismas. Bagi kaum seperti Iban, Bidayuh, orang Ulu, mereka akan menyambut perayaan Hari Gawai di mana sambutan ini akan diadakan pada 1 Jun setiap tahun bagi menzahirkan tanda kesyukuran setelah selesai menuai. Di Sabah pula, pada bulan Mei setiap tahun, orang Kedasa di Sabah akan menyambut Pesta Menuai atau lebih dikenali sebagai Tadau Keamatan. Perbezaan agama dan budaya bukan penghalang untuk mencapai perpaduan yang utuh. Bahkan untuk hidup dalam masyarakat yang berbilang kaum, hubungan etnik yang telah dijalinkan harus dikekalkan. Dengan amalan kunjung mengunjungi dan tradisi rumah terbuka ini, ia telah membuktikan bahawa semangat perpaduan dalam kepelbagaian sememangnya telah diamalkan di Malaysia. Hubungan etnik yang telah terjalin lama haruslah dikekalkan dan harusnya semakin utuh untuk diamalkan.
Memandangkan rumah terbuka telah dianggap sebagai aktiviti yang berperanan penting dalam menjalinkan hubungan etnik, justru itu kita hendaklah mengambil beberapa inisiatif untuk mengekalkan amalan rumah terbuka ini. Salah satu cara ialah melalui adab makan. Adab makan mungkin ada perbezaan sedikit bergantung kepada tradisi masing-masing. Contohnya, kaum Cina menggunakan penyepit daripada menggunakan tangan untuk makan. Untuk mengukuhkan hubungan etnik, tuan rumah dan tetamu saling memegang tanggungjawab yang penting, di mana tuan rumah menyediakan makanan, minuman serta peralatan yang bersih kepada tetamu yang tidak sama bangsa atau tidak ada pertalian hubungan kekeluargaan langsung. Dari sisi tetamu pula, jangan makan terlalu gelojoh ataupun makan berlebihan untuk memberi kesempatan kepada etnik yang lain yang belum berkunjung ke rumah terbuka. Jikalau perkara yang disebut di atas dipenuhi, kepribadian setiap etnik masih dipandang dengan tanggapan yang sangat baik. Seterusnya, kita kena menjaga pertuturan. Elakkan tindakan yang tidak elok seperti ketawa terbahak-bahak berbisik di hadapan tetamu walaupun tidak bersekepatan. Untuk menjaga emosi setiap etnik, komunikasilah secara bersopan santun dengan satu sama lain untuk mewujudkan suasana di mana semua orang berasa mereka dihormati, disandungi dan dihargai. Cara yang ketiga ialah dari segi cara berpakaian. Meskipun kita sudah masuk generasi yang moden, tetapi tidak semestinya kita boleh buat sewenang-wenangnya dengan pakaian yang menjolok mata semasa rumah terbuka. Pakai pakaian yang sopan untuk menghindar budaya sendiri dipandang serong oleh etnik lain. Langkah yang terakhir yang saya akan tunjukkan kepada kalian ialah menggunakan media massa dan juga sosial media yang sedia ada. Bantulah kongsikan faedah rumah terbuka kerana ia bukan membuang masa tapi membangkit semangat perpaduan antara kaum. Kerjasama semua pihak dapat membuahkan hasil yang diingini, iaitu negara kekal aman, makmur dan sejahtera. Kepentingan amalan rumah terbuka kepada rakyat Malaysia. Pertama, amalan rumah terbuka dapat mengeratkan perpaduan kaum di kalangan masyarakat. Perpaduan yang terjalin dapat memudahkan pencapaian matlamat atau misi dan visi negara dalam usaha untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara yang bersepadu. Kedua, amalan rumah terbuka merupakan salah satu kaedah bagi melihat serta merasai kepelbagaian masyarakat. Keunikan, adat dan tradisi yang diamalkan telah menjadi faktor penarik masyarakat lain untuk mula menyesuaikan diri serta merasai kepelbagaian juadah yang disajikan. Ketiga, amalan rumah terbuka dapat mengelakkan sebarang prejudis terhadap keharmonian kaum. Amalan rumah terbuka dapat dilihat sebagai satu pertemuan yang melupakan pertentangan pendapat, perbezaan ideologi, perbezaan konsep politik maupun berlainan parti politik sama ada pembangkang atau kerajaan. Keempat, amalan rumah terbuka memberikan kebaikan terutamanya dalam memperkenalkan budaya dan adat resam kaum lain di negara kita. Contohnya, masyarakat Malaysia seperti orang Cina, India, Iban dan Kedazan akan mengetahui tradisi kaum Melayu apabila merayakan sambutan Hari Raya Aidilfitri bersama orang Melayu dan begitulah sebaliknya. Kelima, amalan rumah terbuka dapat mewujudkan semangat kerjasama antara rakyat Malaysia. Ikatan kerjasama dapat terjalin apabila rakyat Malaysia bersatu padu dalam menjayakan sesuatu program. Keenam, amalan rumah terbuka dapat memberi imej yang baik kepada negara untuk menarik perhatian pelancong asing, lebih-lebih lagi apabila persembahan dianjurkan sempena rumah terbuka seperti sambutan Hari Raya Aidilfitri, Hari Gawai, Deepavali dan sebagainya. Ketujuh, amalan rumah terbuka dapat merapatkan hubungan silaturahim dalam hubungan kekeluargaan.
Amalan rumah terbuka merupakan satu medan pertemuan yang paling sesuai untuk memperkukuhkan hubungan antara ahli keluarga. Akhir sekali, amalan rumah terbuka dapat mewujudkan sikap toleransi dan persefahaman multietnik yang dapat ditunjukkan oleh rakyat Malaysia menjadi salah satu daya tarikan yang kuat dalam kalangan pelancong asing. Kesimpulannya, setelah meneliti dari pelbagai aspek, jelaslah bahawa amalan rumah terbuka banyak memberi manfaat kepada masyarakat dan negara. Amalan rumah terbuka ini seharusnya dibudayakan dalam hidup kita, supaya hasrat negara bagi mencapai harapan negara untuk melahirkan masyarakat berbilang kaum yang harmoni akan menjadi realiti dan bukan sekadar angan-angan majenin. Oleh itu, diharap agar semua anggota masyarakat haruslah memainkan peranan penting di dalam memahami dan menghayati konsep rumah terbuka yang sebenarnya agar dapat melahirkan masyarakat yang dapat menjadi tunjang kepada perpaduan negara. Sekian, terima kasih.